saya nak terus menjemput dan mempersilakan Prof. Syukri untuk memberikan tarbiyah. Silakan Prof. Terima kasih Dr. Azrin. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahi al-azim. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Dengar elok ke Dr. Azrin? Ya Prof, Alhamdulillah dapat dengar Prof dengan elok dan juga dapat gambar Prof juga elok. Alhamdulillah. Okay. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak kerana menjemput saya sekali lagi pada hari ini. Hari ini kita bincang satu tajuk yang saya namakan lestari yang ada dan cipta yang tiada. Lestari ini maknanya lestarikan, maintain apa yang telah ada dan cipta benda-benda, perkara-perkara, kejayaan-kejayaan yang tiada. Suka saya bercakap tentang tajuk ini kerana biasanya kita sebagai manusia ini kadang-kadang kita bila mula-mula menerima sesuatu nikmat, maka appreciation kita, penghargaan kita, kesukaan kita kepada nikmat yang Allah berikan itu sangat memuncak masa mula-mula kita dapat kan. Misalnya bila sebagai seorang pelajar ataupun seorang pensyarah, bila buku pertama kita diterbitkan, kita rasa cukup seronok sekali dan cukup bersyukur sekali. Begitu juga apabila artikel keluar, kita rasakan bahawa cukup seronok sekali, cukup bersyukur sekali dan kita rasa cukup menghargainya sehingga appreciation kita tu sangat ini. Sama juga apabila kita menerima ijazah ataupun kita baru mendapat suami ke ataupun mendapat isterinya, maksudnya baru berkahwin, rasa keseronokan itu luar biasa kerana apa yang kita cita-citakan kita dapat. Supaya juga ketika kita mendapat kereta tu, pertama kali dapat kereta, itu juga seronok, dapat rumah seronok, dapat pangkat juga begitu. Dan apa-apa jualah nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Bila kita dapat itu kita rasa cukup seronok dan sebelum kita dapat itu kita mengharapkan sangat-sangatlah apa-apa yang kita hendak itu. Cumanya daripada pengalaman kita, apabila dah lama kita dapat perkara-perkara yang semikian, tendensinya kita lama-lama dah jadi biasa. Lama-lama kita tak berasa lagi perasaan penghargaan sebagaimana yang kita dapat mula-mula benda-benda yang tersebut itu. Dan yang kita bimbang sekali takut-takut oleh kerana biasa kita dah lupa bersyukur kepada Allah tentang apa yang Allah bagikan kepada kita itu. Misalnya contoh, katakan kita mendapat pangkat. Sebelum kita mendapat PhD lah, kita dapat ijazah lah, dapat PhD. Kita rasa nak sangat dapat PhD. Kalau saya duduk tingkat-tingkat, aku ni kalau dapat PhD namanya Dr. Muhammad Syukri Saleh, tak sesuai rasa. Digabungkan doktor dengan Muhammad Syukri Saleh. Tapi nak juga Dan apabila dapat itu, kegembiraan, kesyukurannya sangat luar biasa. Pendek kata dalam 2-3 bulan tu rasa aku doktor lah rasa bawa ke situ kan. Tetapi selepas itu pula kita dah rasa nak juga pangkat naik Profesor Madya misalnya. Dan begitulah bila dah dapat Profesor Madya pada awal tu kita sangat appreciate tentang apa yang kita capai itu. Tapi bila dah lama-lama kita rasa tak ada apa dah Profesor Madya ni pun. Sama juga kita nak profesor. Kita usahakan, kemudian Alhamdulillah dia beri profesor. Tapi bila dah lama-lama tu, appreciation kepada benda tu tak berapa nak sama dengan pada awal-awal yang kita dapat. Macam saya ni dapat profesor tahun 2000. Sudah 21 tahun saya dapat profesor. Sebelum dah 21 tahun bila saya fikir-fikir balik,
setakat pun appreciation saya daripada anugerah profesor yang telah diberikan oleh universiti itu. Dah macam biasa ya, dah rasa tak ada apalah, malah rasanya ada beza sangatlah profesor dengan Profesor Madya ataupun Profesor Madya dengan doktor biasa, pensyarah biasa. Dan bila tengok-tengok balik, tambah-tambah lagi orang yang ada doktor sahaja ataupun ada Profesor Madya, ilmunya lebih tinggi daripada saya. Jadi saya rasa dah jadi biasa tawar gitu ya. Sama lah juga bila kita dapat rumah ke, kita rasa ini. Dan yang paling bahaya yang kita takutnya ialah apabila kita tidak bersyukur sebagaimana hebatnya kita bersyukur pada mula-mula kita mendapat sesuatu kurnia daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu. Itu yang kita bimbang ya. Takut-takut kita terlupa bersyukur. Kerana Allah selalu sebutkan Allah la in syakartum la azidannakum. Yang itu kalau bersyukur Allah tambah nikmat. Tapi la in syakartum la azidannakum wa la in fakartum inna azabi lasyadid. Itu yang takut. Kalau tak bersyukur nanti Allah akan azab dengan keras sekali. Jadi kita kena hati-hatilah. Begitulah juga kita ya dalam pengalaman kita ISTEF ni. Dalam ISTEF ini, apresiasi kita kepada apa yang dicapai oleh ISTEF ini sepatutnya konsisten. Daripada awal ISTEF ditubuhkan dulu sampai sekarang, apa yang telah kita capai sepatutnya lestari kita punya kesyukuran itu. Sepatutnya kita maintain, mempertahankan kejayaan kita itu. Dan itu hanya boleh kita lakukan kalau sekiranya kita sentiasa ingat dan sentiasa appreciate tentang apa yang telah kita capai. Misalnya lah daripada pengalaman saya ya, apabila nak buat ISTEF ataupun nak perkenalkan satu disiplin baru yang namanya pengurusan pembangunan Islam, kita nak kena kumpul orang. Nak kumpul orang pun bukan senang sebab kita nak kena identify, kena kenal pasti sesiapa yang agak sesuai, sealiran dengan kita dan juga ada cita-cita yang sama dengan kita. Tapi apabila telah berjaya mengumpulkan orang, ketika itu kita rasa bersyukur sangat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, rupanya ada orang yang Allah kirimkan untuk bersama dengan aku. Tapi kalau kita ingat sekarang ni, alhamdulillah bukan setakat kumpul orang. Kalau saya dulu pada awal-awal dulu, kumpul dalam 10 orang, 20 orang, itu pun dah rasa seronok sangat, rasa appreciation tu sangat tinggi sangat. Tetapi sekarang kita dah beratus-ratus orang. Warga ISTEF saja yang dah lepas pun beratus-ratus orang yang sedang bersama kita pun ya boleh katakan hampir 100 orang juga. Tapi saya tak pastilah sama ada kita appreciate semua perkara semikian itu, walaupun kita sentiasa doakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah kirimkan pembantu-pembantu untuk memperjuangkan, untuk membantu perjuangan ISTEF ini. Jadi itu. Sama juga pada dulu, peringkat dulu, bila kita nak buat disiplin baru, kita nak buat research. Dan saya masih ingat apabila kita dapat grant, yang pertama, yang kedua untuk buat research ini, Masya Allah, kesyukuran kita kepada Allah sangat tinggi. Appreciation kepada kurnia Allah itu sangat tinggi. Kesyukuran kita kepada Allah juga sangat tinggi. Ya, dan kita rasa sangat menghargai, benda itu cukup berharga. Kumpul orang tadi, orang yang datang bersama dengan kita pun adalah cukup berharga. Dan kita treat mereka itu sebagaimana satu harta yang berharga. Satu aset yang berharga. Sama juga dengan grant project pun begitu juga. Lepas itu dah dapat projek, kita buat research, kemudian menghasilkan penerbitan. Keluar satu penerbitan, kita sangat menilai penerbitan itu sebagai satu benda yang berharga bagi ISTEF. Lepas itu alhamdulillah dengan izin Allah kita dapat tawarkan pula program akademik. Nak tawar program akademik ni bukan senang sebab kita kena rancang, kita kena buat market survey, kita kena bentangkan di peringkat pusat pengajian, kita kena bentangkan di peringkat senate. Di senate itu macam-macam lah soal. Kemudian setelah lulus dibawa kepada LGU, Lembaga Governance University, kemudian baru ini pergi pula kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, dan begitulah seterusnya ya. Jadi apabila dapat itu,
dapat program akademik itu kita rasa cukup menghargainya sungguh-sungguh. Kemudian selepas daripada itu, bila dapat program akademik, kita dapat students. Alhamdulillah sambutan pelajar sangat sangat baik. Kita rasa sangat bersyukur dan kita cukup menghargai student kita itu sebagai kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Begitu juga kita dapat menganjurkan conference. Pertama kali kita menganjur conference, ramai orang datang dan kita rasa cukup Alhamdulillah bersyukur sekali, dan conference itu kita sangat menghargainya. Kemudian kita menganjurkan musafir, sama ada ke Thailand, ke Indonesia, ke Brunei dan mana-mana lagi. Kita sangat merasa penghargaan itu, ya. Kita sangat menghargai ya, kurniaan Allah itu yang mengizinkan kita bermusafir, kita mendidik pelajar-pelajar kita, berkenalan antara satu sama lain, dan kita menghubungkan silaturahim dan sebagainya. Jadi kita menilai itu cukup, ya. Dan selepas itu dengan izin Allah pula kita dilantik staff diangkat menjadi pusat maya. Kita sangat menghargai pusat maya itu dan kita jaga sungguh-sungguh pusat maya itu, dan kita berusaha lagi untuk mencemerlangkan pusat maya itu. Dan pusat maya itu Allah bagikan pula infrastruktur. Walaupun pembangunan cuma bilik-bilik saja begitu, tapi kita sangat menghargai space yang ada walaupun sedikit. Saya selalu sebelum kita dapat space dulu, kita saya bila tengok pejabat-pejabat orang lain, bila Allah nak kurniakan saya, dengan ada kerani kat depan, ada pentadbiran kat depan, ada bilik-bilik pensyarah dan pengarah, bilik timulan pengarah dan sebagainya itu. Tapi ya Allah dah bagi. Bila Allah bagi ketika itu, kita cukup menghargai dan kita jaga sungguh-sungguh dari segi kebersihannya, ya, dari segi keterampilan space tersebut dan sebagainya itu. Dan hingga akhirnya kita diangkat menjadi COE. Kita rasa cukup berharga bila diangkat menjadi Center of Excellence. Gitu. Jadi daripada pengalaman saya, bila Allah bagi satu, kita cukup menghargai nikmat yang Allah bagi itu. Lepas satu pun begitu, lepas satu tu begitu. Tapi kalau dinilai balik-balik, ya, dia agak samalah dengan pengalaman yang umum tadi, dengan pengalaman yang umum tadi. Ataupun dalam bahasa ekonomik ialah utility. Utility kita tendensinya menurun setelah kita mendapat sesuatu. Selalu diberikan contoh, misalnya orang yang dahaga, bila dia minum air gelas yang pertama itu, utilitinya sangat maksimum. Rasa nikmatnya itu. Tapi bila gelas yang kedua, dia rasa kurang sikit, gelas yang ketiga kurang sikit, dan hingga akhirnya dia tak rasa apa-apa pun. Appreciation kepada gelas-gelas yang kemudian selepas gelas yang pertama itu tak ada. Dalam pengalaman hidup kita pun rasanya macam itulah, ya. Kebanyakan orang mengalami masa itu yang sedemikian rupa, dan di staff juga. Saya tak tahulah ini masing-masing boleh nilai masing-masing, terutama yang para pensyarah semua. Tetapi saya sendiri juga merasakan bahawa setelah kita maju ke depan, appreciation kita terhadap apa yang telah kita capai, terhadap apa yang telah kita jaya lakukan, ya, terhadap kecemerlangan dan kegemilangan yang telah kita cipta. Jadi sudah jadi luntur hingga akhirnya ada perkara, ada kejayaan yang telah pernah kita buktikan bahawa dia bagus untuk kita. Kadang-kadang kita tak buat lagi dah. Kadang-kadang ada perkara yang kita rasakan ini boleh menaikkan image staff, ya, boleh macam-macam lagi lah manfaat yang mungkin boleh didapati oleh staff dan juga ahli-ahli warga staff. Tapi entah apalah, kadang-kadang kita terlupa nak buat ke, ataupun kita rasa dah appreciation dah jadi luntur. Kalau ada pun yang kita dah buat pun, kita nak buat tetap berapa nak bersungguh sangat. Buat lebih kurang begitu, ya. Buat stamina level dan sebagainya. Tambah lagi bagi warga baru staff ni. Bagi warga baru staff yang masuk ke dalam staff, dia dah nampak bangunan staff, dia dah nampak bahagian section pentadbiran,
dia dah nampak ada bilik-bilik pensyarah, dia dah nampak ada program-program dah ditetapkan dan begitunya. Dan ada nikmat-nikmat yang telah dia dapat. Dia nak minum air sejuk, ada kowei, nak minum air panas pun ada kowei kan. Kalau dulu kita nak beli kowei dulu, Masya Allah, main susah. Main susah dan kita berusaha satu-satu untuk melakukan perkara yang sedemikian rupa. Jadi apa yang saya bimbang ni ialah kalau orang baru lagi lah ya. Yang pertamanya orang lama. Orang lama macam saya ni tapi dah tak ada appreciation kepada apa yang telah kita capai. Sehingga akhirnya apa yang telah kita lakukan tidak jadi lestari ataupun kalau tidak pun kita buat juga tapi buat sambil lalu saja. Oleh kerana kita tidak ada penghargaan kepada perkara tersebut, jadi kita tak serius melakukan perkara itu. Ataupun yang menyedihkan lagi kalau sekiranya perkara yang telah terbukti bagus, ya boleh menaikkan nama ISTEF, boleh mendidik warga ISTEF dengan sebaik mungkin, tapi kita tak lakukan lagi, itu lagilah menyedihkan. Ya. Dan satu lagi lah orang baru, ini kalau orang lama lah, orang lama macam pensyarah-pensyarah memang lama daripada awal dulu. Yang ini pensyarah baru tak ada. Yang saya maksudkan dengan warga baru ini ialah pelajar-pelajar. Jadi pelajar-pelajar lama saya ingat kalau saya perhatikan, pelajar lama kalau macam Dr. Wan batch yang pertama ya, Dr. Azrin juga batch yang awal-awal dulu, semua juga dengan pensyarah-pensyarah lain itu. Saya rasa appreciation mereka ini kepada ISTEF sangat jauh tingginya berbanding dengan pelajar-pelajar baru kita. Wallahualam sama ada kerana suasana PKP kita sekarang, suasana COVID-19 sekarang kerana kita tidak boleh berinteraksi dengan baik sebagaimana dahulu, tak boleh mengajukan program-program dengan efisien seperti dahulu, tak boleh bersilaturahim macam dahulu, maka kita rasa macam longgar sikit lah ya, longgar sikit lah. Dan yang bimbang lagi takut mereka juga merasa nikmat. Kalau tadi itu mungkin kurang nikmat, tapi kalau merasa nikmat pun tapi tak rasa nak appreciate dengan nikmat yang dah ada itu. Datang-datang tu dah ada nikmat itu. Dan dia rasa biasa lah kan. Macam kita lahir-lahir dah Islam dah. Jadi appreciation kita kepada Islam tu tak berapa nak sangat kuat. Berbanding dengan orang yang lahir bukan Islam, tapi kemudian jumpa Islam, masuk Islam. Dan saya rasa secara umumnya mereka lebih serius belajar tentang Islam, beramal tentang Islam kerana mereka baru dapat. Kita dah biasa ni, kita rasa biasa saja ya. Begitulah kita bimbang takut nanti. Ya, kawan-kawan kita yang baru masuk ISTEF, dia rasa nikmat tapi dia tak appreciate nikmat itu. Dia tak boleh itu ya. Hingga akhirnya kita boleh dapat lah, kita boleh dapat tengok. Misalnya antara tanda tak appreciate itu, bila kita buat program, tak ramai yang ikut. Walaupun adalah alasan-alasan kerja, alasan apa pun. Tapi kita nak tengok juga ada seorang dua yang agak serius walaupun dalam kerja, dia curi-curi jugalah buka untuk tengok ataupun selepas dah selesai, malam ke dia buka YouTube tengok balik, buka Facebook tengok balik. Saya tak tahulah berapa orang yang melakukan sedemikian rupa ya. Ada kemungkinan juga kita cakap ini deadline, kita tetapkan tajuk tesis ke disertasi, tapi dah tak datang. Ada yang tak tetapkan juga. Ada yang tak tetapkan juga dan kita pula pensyarah mengambil mudah. Tak apalah nanti bincang lagi, kemudian baru bagi tahu lain. Kalau bagi saya itu antara perkara yang mempamerkan lunturnya appreciation tentang apa yang telah ada, nikmat yang telah ada, terutama dalam kes ini kesungguhan para pensyarah untuk memberikan ilmu dan memberi ilmu itu dengan sistematik, dengan mengikut time-time yang tertentu. Sama juga kalau buat kerja sambil lewa saja ya. Kita harap pelajar kita tidak ada begitulah, semuanya agak serius insya-Allah. Dan begitulah lain-lain lagi. Jadi kalau sekiranya appreciation dah luntur, nanti natijahnya ialah kita nak mempertahankan kecemerlangan dan pencapaian kejayaan yang telah kita itu tak boleh jadi lestari dah. Tak boleh jadi lestari dah. Jadi saya minta lah ya, saya minta sungguh-sungguh supaya nanti insya-Allah kita sama-sama
tanamkan balik sifat appreciation ataupun menghargai apa yang telah kita capai itu, ataupun sifat berusaha sungguh-sungguh untuk mempertahankan kegemilangan yang telah kita ada itu. Dan kita lestarikan kejayaan kita itu, insya-Allah. Di samping itu, pasti sekali kita mencipta kejayaan-kejayaan baru dan sebagainya. Dan insya-Allah di bawah kepimpinan pengarah sekarang, saya nampak bahawa penciptaan kejayaan-kejayaan baru itu sudah banyak, alhamdulillah, sehingga kita selamat daripada dihantar pulang balik kepada pusat pengajian, alhamdulillah. Ini semua atas usaha para pensyarah semua secara bersungguh-sungguh di bawah kepimpinan Dr. Syahir. Kita telah mencapai kejayaan itu dan Allah telah buktikan, Allah bantu kita untuk meningkat markah, ada peningkatan dalam markah dan sebagainya, sehingga kan pihak universiti yakin untuk kita terus ke hadapan membina high COE pula. Jadi itu adalah merupakan kejayaan-kejayaan baru yang telah diusahakan. Tapi untuk itu jangan lupa yang lama, appreciation yang perkara-perkara yang lama itu. Kalau jelas perkara yang lama itu memang tidak memberi manfaat kepada staff, boleh tak apa, jangan teruskan. Tetapi kalau mana-mana yang ada manfaat, lestarikan, pertahankan, teruskan dan lakukan perkara yang sedemikian rupa, sama serius dengan apa yang kita nak cipta kejayaan-kejayaan baru. Nak cipta kejayaan-kejayaan baru itu, ya, insya-Allah. Jadi untuk itu barangkali apa yang boleh kita lakukan? Apa yang boleh kita lakukan, apa yang boleh pensyarah lakukan, dan sentiasa ingatkan kepada pelajar-pelajar kita, kita kena istiqamah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kena sentiasa bersyukur kepada Allah. Kalau boleh setiap waktu bersyukur kepada Allah, ataupun paling kurang setiap kali selepas solat, maka bersyukurlah kepada Allah. Sebab itu di istighfar kita buat sujud syukur kan. Kita buat sujud syukur kecuali waktu asar, selepas asar dan selepas subuh. Kalau tak mau sujud syukur pun tak apa, tapi sentiasa di lidah kita ucapan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kadang-kadang saya melihat WhatsApp, tulisan-tulisan di WhatsApp ni, tak berapa banyak perkataan Alhamdulillah, perkataan InsyaAllah. Sedangkan kalau perkataan kalau Alhamdulillah, Allah akan tambahkan nikmat. Kalau InsyaAllah, ada pernah satu cerita, Rasulullah berjanji untuk untuk melakukan sesuatu kepada orang yang datang bertanya kepadanya, tapi Allah tak makbulkan. Rasulullah SAW nak tanyalah apa jawapannya. Ada soalan yang ditanya kepada Rasulullah SAW, Rasulullah kata nanti saya akan jawab. Tapi Allah tak bagi wahyu, Allah tak bagi ilham. Rasulullah tak tahu di mana nak jawab. Dan sebenarnya Allah tegurlah dalam Al-Quran bahawa Allah tak bagi ilmu tersebut kerana Rasulullah SAW tidak mengucapkan insya-Allah. Tidak mengucapkan insya-Allah. Jadi artinya insya-Allah kena sentiasa. Sebab itu ada dikatakan, kalau sekiranya kita mengatakan sesuatu perkara yang kita akan lakukan, sama ada selepas ini, esok ataupun lusa, kena sentiasa iringkan dengan insya-Allah. Kena iringkan dengan insya-Allah. Walaupun dalam WhatsApp. Jadi kalau boleh dalam WhatsApp tu, Alhamdulillah, insya-Allah tu jangan tinggalkan. Kalau ada nikmat, Alhamdulillah. Kalau ada apa ni, ini sama juga kalau kata terima kasihlah Dr. Azrin. Ya, ramai kita jawab sama-sama kan, sama-sama. Tapi lebih baik kita jawab Alhamdulillah, kita pulangkan terima kasih itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab apa yang kita capai itu adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak berhak menerima kasih-kasih itu. Yang berhaknya ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun secara adabnya, secara polite-nya kita boleh berterima kasih kepada manusia, boleh, tidak dilarang. Tapi kita yang menerima itu kena ingat, jangan bangga pula dengan orang terima kasih kepada kita. Kita kena pulangkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kena istiqamah lah ya, bersyukur, mengucap Alhamdulillah selalu. Dan bila kenang-kenangkan ini, yang keduanya, kena sentiasa kenang-kenangkan apa yang telah kita buat dalam istighfar ini sejak dulu sampai sekarang. Dan apabila kita kenang-kenangkan itu, insya-Allah
maka kita akan menjadi bersyukur dengan apa yang telah kita capai. Dan kalau kita kenang-kenangkan betul-betul, saya sendiri kalau kenang-kenangkan daripada zero yang kita lakukan sampai sekarang apa yang telah kita capai, itu satu perkara yang cukup luar biasa. Yang saya sendiri tak merasakan bahawa pada satu ketika kita akan ada bangunan sendiri, ya, kita ada pelajar kita sendiri, kita ada pensyarah kita sendiri. Tetapi semua itu diaturkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebenarnya apa yang telah kita capai itu pada pandangan saya cukup besar sekali, insya-Allah. Tambah lagi dalam keadaan sekarang ini, ya. Jadi oleh demikian para pensyarah kena sentiasa ingat-ingatkan sejarah ISTEF. Pelajar-pelajar mungkin tak berapa nak tahu, tak tahu pelajar baru, maka tugas pensyarahlah untuk mengulang-ulang sejarah ISTEF. Ya, apabila ada sesuatu perkara ini, hubungkan balik dengan sejarah ISTEF yang lama-lama dulu, ya. Dengan pelbagai benda lah yang boleh menaikkan semangat balik. Begitu juga yang ketiganya, apabila ada peluang kita memberikan tazkirah sama ada dalam kelas, tarbiyah sama ada tarbiyah mingguan, bulanan dan sebagainya, jangan lupa hubungkan dengan perjuangan. Jangan lupa hubungkan dengan perjuangan. Saya tidak tahu sama ada kawan-kawan sedar ataupun tidak. Kadang-kadang ada tarbiyah yang disampaikan oleh para pensyarah kita, saya tanya soalan. Tapi ada ketika saya tak tanya soalan. Sebenarnya saya tanya soalan itu untuk orang yang menyampaikan tarbiyah itu menghubungkan apa yang disampaikan tarbiyah itu dengan perjuangan. Menyampaikan tarbiyah itu, menghubungkan tarbiyah itu, tazkirah itu dengan perjuangan. Ini yang saya nampak makin kurang. Kalau bercakap pasal kesihatan memang ada ilmu lah untuk kesihatan, untuk amalan harian, contemporary. Kalau cakap psikologi saja, tak hubungkan dengan ISTEF, tak hubungkan dengan perjuangan. Jadi kita akan dapat ini, orang yang mendengar itu akan dapat tentang perkara itulah. Tetapi tidak boleh menghubungkan bagaimana dengan perjuangan mereka, bagaimana dengan perjuangan ISTEF. Itu saya rasa antara sebab bagaimana lunturnya appreciation kepada perjuangan. Jadi saya minta sungguh-sungguhlah, ya. Saya minta sungguh-sungguh bila tazkirah dan tarbiyah, fikirkan apa yang aku nak sampaikan, nak hubungkan ini dengan perjuangan ISTEF supaya ISTEF boleh maju ke depan lagi, ISTEF boleh berlayar dengan laju, insya-Allah. Jadi kena ingat, boleh bukan tak boleh bercakap pasal kebersihan, pasal kesihatan, pasal psikologi, pasal pergaulan, yang sehari-harian itu boleh. Tapi mesti ingat di hujung itu kena hubungkan dengan perjuangan. Jadi saya minta maaf kadang-kadang saya tanya satu soalan nampak tak terjawab juga. Saya tanya lagi satu soalan tak terjawab. Akhirnya dalam satu sesi itu saya itu kan banyak tanya. Jenuh Dr. Azri nak baca yang saya punya, kan. Jadi kalau ingatlah, ya, insya-Allah jangan lupa perjuangan, jangan lupa ISTEF supaya kita boleh terus berlayar dengan laju dan mencapai kegemilangan yang baru dan mempertahankan kegemilangan yang telah kita capai, insya-Allah. Yang keempatnya ialah untuk memaklumkan berita-berita gembira. Kita selalu nampak, ya, bila ada pencapaian kawan-kawan kita. Dr. Syahir nanti akan sampaikan berita-berita gembira itu. Saya itu sunnah Rasulullah SAW itu. Supaya apa? Untuk menaikkan semangat. Kita mendengar berita gembira itu, kita bersyukur kepada Allah, akan naik semangat kita untuk terus berjuang, ya. Manakala orang yang mencapai kejayaan itu akan bermujahadah untuk tidak tidak ego, untuk tidak ujub, untuk tidak takabur. Jadi kena ingat, ya, apabila ada kawan-kawan kita yang menceritakan tentang kejayaan mereka, itu bukan berarti mereka mahu tunjuk-tunjuk, tidak. Jangan silap fahamnya. Sebab mereka ini telah ditarbiyah dengan begitu rupa pada dulu-dulu, maka mereka berkongsi berita gembira. Bukan untuk diri mereka, untuk kita sebenarnya, supaya kita naik semangat. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga dengan itu Allah akan tambahkan lagi nikmat, Allah akan tambahkan lagi nikmat. Jadi kadang-kadang kita perhatikan ada kawan-kawan kita yang mencapai kejayaan
yang Allah kurniakan dengan sesuatu, kita tak tahu pun. Bila kita tanya, awak tak beritahu, tak segan nak beritahu, segan nak beritahu ya. Sebab apa? Sebab mereka tidak faham bahawa perkongsian berita gembira itu ada manfaat untuk perjuangan. Hatta mendapat anak pun, hatta mendapat anak. Tambah lagi kalau sekiranya kalau ada kawan-kawan kita yang jadi pensyarah, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, ramai dah alumni kita sekarang ni yang daripada selatan di UTM dah ada kawan-kawan kita jadi pensyarah di sana. Naik ke atas di KL sudah ada, di KL tu di Universiti Islam Antarabangsa dah ada, di UiTM juga sudah ada. Kemudian di mana lagi kan? Di Universiti Melaya juga ada. Lepas tu naik ke atas lagi, di utara ni di UiTM pun ada, di Politeknik pun ada. Alhamdulillah kalau pergi pula pada timur pun, di Terengganu pun ada, di Kelantan pun ada. Jadi pendek kata, orang-orang kita ni, alumni kita ni dah ada di seluruh Malaysia, alhamdulillah. Ini tak kira di luar negara lah kan. Di Indonesia, di Brunei dan sebagainya itu tak kira lah. Negara dalam Malaysia saja. Cumanya dalam kalangan mereka ni, ada yang bagi tahu. Saya dah dapat kerja dekat sekian-sekian tempat. Tapi ada yang tak bagi tahu. Ada yang tak bagi tahu ataupun dia bagi tahu kepada seorang, kepada supervisor. Supervisor dia tak bagi tahu kepada Dr. Syahid untuk Dr. Syahid isytiharkan. Kenapa? Segan nak bagi tahu, nanti takut orang kata ujuk pula. Jadi oleh kerana tak faham perjuangan itu, jadi mereka tak bagi tahu, mereka nak sembunyi-sembunyi segan gitu ya. Segan gitu ya. Tambah-tambah lagi kalau dapat anak. Nak dapat anak, ya masa mengandung mungkin malu juga nak bagi tahu kan. Tapi bila melahirkan anak itu, ada orang yang bagi tahu, ada orang yang tak bagi tahu pun. Yang selalu bagi tahunya tentang kematian. Kematian bukan tak boleh bagi tahu, boleh bagi tahu supaya kita sama-sama dapat doakan ataupun ada musibah apa-apa kan, boleh bagi tahu juga. Tapi yang kegembiraan pun kena sama juga bagi tahu. Cuba lihat ya, bila Dr. Syahid baru dapat anak 2-3 hari lepas. Dia isytiharkan, dia baru dapat anak. Jadi kita sama-sama tahniah dan kita merasakan bahawa alhamdulillah bertambah lagi bakal-bakal pejuang ISTEF insya-Allah. Walaupun nanti dia tak masuk ISTEF, anak tu mungkin tak masuk ISTEF, tapi didikan ISTEF mungkin akan sampai kepada mereka juga insya-Allah ya. Dan ada kemungkinan juga Dr. Syahid dah ada 6 orang anak ni. So saya nak sama-sama untuk memperbanyakkan lagi bakal-bakal pejuang ISTEF, maka diusahakan lagi untuk dapat. Ya, kita pun tahulah kompetisinya antara Dr. Syahid dengan Dr. Syakir lah kan. So kita tengoklah macam mana Dr. Syakir nak minta balik ke macam mana, wallahu a'lam. Tapi itu antara perkara-perkara yang menggembirakan. Perkara-perkara yang menggembirakan kita sama-sama kongsi lah, kita sama-sama kongsi. Sebab ada orang yang bila mereka menghubungi kita, bila mereka perlukan sesuatu saja kepada kita. Bila tak perlu sesuatu, tak pernah hubungi apa-apa pun. Bila dia hubungi itu, ada benda lah dia nak. Bila dia Assalamualaikum, apa khabar Prof? Kita tahu dah, ini mesti ada benda yang dia nak. Kalau kita jawab, alhamdulillah semua, kemudian barulah dia cerita. Jadi hal-hal yang semikian itu, moga-moga nanti insya-Allah dapat kita lakukan. Sebab bila kita mendengar berita-berita gembira ini, maka apresiasi kita kepada kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala itu dalam kalangan kawan-kawan kita itu akan membuatkan kita bersyukur, akan menaikkan semangat kita untuk sama-sama mencapai kejayaan tersebut dan begitulah seterusnya ya. Okey. Kemudian satu lagi yang kelima ya, barangkali kena sentiasa menilai kejayaan-kejayaan kita yang telah kita capai. Menilai balik itu bukan apa, untuk melihat setakat mana kita boleh improve lagi. Ada orang dia capai kejayaan dia lupa, capai satu kejayaan dia lupa, ada capai satu kejayaan dia lupa. Itu apa ni, saya ingat boleh juga, tapi pada masa yang sama kalau sekiranya boleh sentiasa menilai, dulu aku mendapat grant yang 100,000. Bagaimana nak meningkatkan grant kepada yang lebih tinggi lagi? Kalau dulu dapat daripada bridging grant 10,000 saja, bagaimana nak dapat RUI meningkat sikit?
Dapat RUI bagaimana dapat FRGS. Dapat FRGS bagaimana dapat geran-geran daripada swasta, daripada luar dan begitulah seterusnya ya. Jadi itu kita kena sentiasa menilai juga kejayaan-kejayaan kita. Untuk apa? Selain daripada mempertahankan kejayaan tersebut, kita juga untuk mencipta kejayaan-kejayaan baru, dan kejayaan yang lama itu boleh menjadi landasan ataupun menjadi asas untuk kita terus berjaya insya-Allah. Dan oleh itu yang keenamnya, kena sentiasa kreatif, kena sentiasa berfikir untuk membuat kejayaan-kejayaan baru, membuat inovasi-inovasi, dan kalau boleh perkara-perkara yang orang lain boleh buat, orang lain belum buat, tapi kita buat. Kita menjadi orang yang sentiasa orang yang pertama dalam melakukan sesuatu perkara yang lain. Jadi saya rasa cukuplah untuk setakat itu apa yang saya nak sampaikan. Kalau sekiranya ada terkasar bahasa saya minta maaf banyak-banyak. Saya cakap saya terus terang sajalah ya. Kemudian nanti insya-Allah staff dapat kita uphold dan perjuangannya dapat kita memperkuat, memperkasakan lagi insya-Allah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kawan-kawan kita daripada luar negara yang tidak tahu bahasa Melayu ada ya? Imam tadi ya, Imam dari Nigeria. Adakah kawan lain lagi tak? Ada a few students, Prof. Our brother daripada Libya, brother Wesam. Boleh saya bagi ringkasan sikit dalam bahasa Inggeris? Boleh, Prof. Silakan, Prof. Boleh, insyaAllah. Yeah. Dear brothers and sisters, non-Malay speaking students and also friends, my apologies for not talking English, for not delivering my lecture in English. I would like to summarize what I've been talking. There are two stages. The first stage I was saying, usually we tend to appreciate more when we first given by Allah Subhanahu Wa Taala any nikmat or any nikmat anything that Allah gave to us, Alhamdulillah. So we'll feel very appreciative of it, and we will thank you Allah and all that. Yeah. But then when times comes and when time goes, the tendency is that the appreciation tends to decrease by time, and eventually, if it is becomes a normal thing to you. So, for instance, I was given my experience of getting professorship, for instance. Yeah, I was given professorship in 2000, in the year 2000. And it has been about 21 years now. And when I reflect back, I recall when I first received the professorship, I was very happy, Alhamdulillah, the appreciation is very high. But then after 21 years now, so you feel like it is a normal thing. Yeah, you don't feel anything anymore. And in fact, sometimes you tend to forget to thank Allah Subhanahu Wa Taala. I think this is very dangerous, very dangerous. Whatever that Allah has given us, we should appreciate it consistently. For instance, if when first you receive anything from Allah Subhanahu Wa Taala, so you appreciate it at say for instance a 10 point lah. For instance, yeah? The 10 point has to be upheld until now. How long for how long pun you keep on bersyukur, you keep on thanking Allah Subhanahu Wa Taala consistently without any decrease in the syukur. All right, yeah. It happens to Istaf also, yeah. So the second thing that I was given, I was comparing what we usually experience with what Istaf has experienced. Alhamdulillah, after many years, Istaf has actually achieved quite a lot of things, yeah, from the beginning until now, Alhamdulillah.
But then, like the usual phenomena, we tend to be appreciative when we first receive it, when we first got it. So, for instance, when we managed to gather the people to be together with us in Islam, we feel very thankful to Allah Subhanahu wa Taala. So the appreciation for the people is very high. But then now, kalau if last time, for instance, I managed to gather about 20% to 20 people to be together with me to start Islam, but now we have hundreds of them. So the question is whether you appreciate your appreciation of the present Islam eternity as compared to the awalun, to the previous one. Is it similar or not? So when I contemplate myself, I don't think so, because the appreciation is much more on the first group of the persons that involved in Islam as opposed to now. So our respect to our students, our respect to our new eternity of Islam and members of Islam is not as much as that we have respected them, respected the first group of the Islam eternity. So is that when we got the virtual center, the Center of Excellence. So when times goes, so the appreciation decreased by time. So I would say that we should maintain it. We should maintain it, inshallah. So that by that, Allah will give more to us, inshallah. So that's all that the core of the message that I was trying to give in this session.